Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan pendidikan dalam Islam. Yang ke-10, tajuk yang ke-10 adalah kaedah-kaedah asas pengajaran dalam konteks kecerdasan pelbagai. Jadi Rasulullah SAW bila dia mengajar, mendidik orang tu kan, dia bukan dengan satu cara saja, ada banyak cara kan, ada banyak cara Rasulullah menjalankan pengajaran, pendidikan sebab dia pun bukan sebagai muallim saja kan, tapi dia juga bertindak sebagai muzaki, sebagai mutli, sebagai mursyid semualah kan. Jadi kaedahnya pun berbeza-beza lah kan. Jadi pada waktu itu memang tak adalah konsep-konsep multiple intelligence kan, tapi apabila Rasulullah mengajar kaedah-kaedah tu, pada hari ini kita boleh lihat boleh padankan dengan multiple intelligence yang ada. Bahkan sebenarnya kaedah-kaedah yang Rasulullah buat tu memang betul-betul sesuai dengan kaedah multiple intelligence. Satu kita lihat ramai sahabat-sahabat Rasulullah tu yang asalnya orang biasa, tiba-tiba jadi orang yang luar biasa kan, sebab dia very talented. Semua kita ni, anak kita, murid kita very talented sebenarnya, sangat berbakat. Dan dia juga mempunyai multiple intelligence kita sekarang cenderung melihat orang pandai ni, kalau dia pandai matematik, pandai pandai sains kan, pandai mungkin computer programming, itulah yang pandai kan. Dan exam pun macam tu juga, kita tumpu banyak kepada perkara-perkara seperti itu kan. Sedangkan di sana ada banyak lagi kecerdikan yang kita pun tengok kan, orang kawan-kawan kita dulu yang tak pandai pun kan, kurang pandai lah, kata pandai, kurang pandai, masih SPM pun tak capai grade yang bagus. Tiba-tiba sekarang ni dia lebih berjaya kan daripada kita, yang kita dapat straight A dulu, yang dia tak dapat A pun dia lebih berjaya daripada kita kan. Jadi itu menunjukkan bahawa di sana ada multiple intelligence, bukan saja matematik, bukan saja lah kan. Jadi itulah zaman Rasulullah tu, memang Rasulullah memang pacu semua orang mengikut intelijen, mengikut bakat-bakat dan juga intelijen yang dia ada lah kan. Jadi Rasulullah ada macam-macam cara lah telah Rasulullah gunakan. Misalnya pertama tu adalah sarahan dan khutbah sarahan dan khutbah. Kita akan bincangkan satu persatu hari ini hanya sekali lalu je lah kan. Sarahan khutbah ni biasalah kan, khutbah bersarah di raudah, di tempat, di tepi rumah dia tu kan. Kemudian bercerita untuk mendapatkan ibrah kan. Rasulullah banyak bercerita, bahkan dalam Quran pun banyak cerita kan, banyak cerita untuk mendapatkan ibrah, ibarat mendapatkan pengajaran kan daripada cerita-cerita tu. Bahkan cerita ni sebenarnya sangat amat powerful lah, sangat kuat, sangat hebat dalam pengajaran kalau kita pandai manfaatkannya. Kemudian halakah atau kumpulan perbincangan kecil kan, sekarang ni dipanggil peer learning lah kan, peer learning ataupun sekarang peeragogy lah, peeragogy dalam belajar sama kawan-kawan dalam halakah. Kemudian menyoal menjadikan orang berfikir dan mencari jawapan itu adalah satu kaedah pengajaran. Kemudian lukisan dan lakaran sekarang tambah lagi video lah kan. Zaman Rasulullah tak ada video, tapi lukisan dan lakaran sebab ada orang memang kalau dia multiple intelligence tu memang suka dipanggil spasial kan, spasial. Dia memang suka melihat gambar, melihat video lah kan. Kemudian mainkan peranan, role play kan, role play. Misalnya Nabi Jibril datang kan mengajarkan Islam, iman dan juga ihsan dengan cara role play kan. Dia datang berlakon jadi manusia lah kan. Dia yang tanya, Rasulullah jawab, dia kata betul kan. Dia tanya, dia pula membetulkan Rasulullah kan. Kemudian demonstrasi kan, demonstrasi ni bukan demo tepi jalan lah, demo kita macam kat makmal lah, kita demo supaya pelajar-pelajar boleh ikut apa yang kita buat untuk membuat ujian-ujian makmal Dan belajar dengan membuat, learning by doing kan. Learning by doing ni pun very powerful kan, sebab apabila kita buat, kita akan faham dan kita akan ingat dan kita boleh buat kan, bukan setakat tahu saja. Kemudian menyentuh jiwa dan fikiran menyentuh jiwa dan fikiran banyaklah contoh-contohnya, kita akan cerita nanti Kemudian contoh tauladan, mentor dan jurulatih kan. Jadi itulah pentingnya mentor, jurulatih kan. Contoh tauladan ini sangat-sangat penting. Rasulullah telah menjadi uswah hasanah lah dalam kes ini Dan ke-11,
pembelajaran dalam konteks, contextual learning. Ya. Ini pun juga lah kan. Jadi setiap konteks Rasulullah akan bacakan ayat Quran, akan memberi pengajaran dalam konteks tu, dalam peperangan misalnya, kan, dalam pentadbiran, dalam kes-kes rumah tangga. Jadi contextual learning ni adalah amat penting ya, dan Rasulullah telah mengamalkannya ya, sejak dulu lagi. Kemudian mengajak berfikir mengenai penciptaan oleh Tuhan ya. Dalam Quran ada banyak ni kan. Dalam kisah ulil albab ya, memikirkan kejadian alam semua ya. Dan in fact sampai sekarang pun ramai ya, orang yang masuk Islam kerana dia berfikir mengenai kejadian kejadian alam ya. Kemudian yang ke-13, memperhatikan fenomena alam ya. Sama juga tadi lah kan. Tadi mengajak berfikir kan. Tapi kalau dia fikir saja pun tak jadi juga. Dia observe kan. Dalam Quran ada banyak perkataan ibsir kan, ibsir dan ismi, to observe kan, memperhatikan fenomena alam. Yang ke-14, pembelajaran melalui seni ya, belajar melalui seni kan. Seorang kadang-kadang kalau dia belajar susah, dia menyanyi sekejap dia balik faham kan. Macam saya dulu kalau nak mengajar mata angin tu, timur utara, timur selatan tu kena nyanyi dulu. Sama juga bulan-bulan Islam kan, kena nyanyi dulu, kena bernasyid dulu kan. Baru boleh ingat start Muharram apa ni kan, Muharram, Safar, Rabiul Awal kan. Dan lepas tu pembelajaran berdasarkan masalah kan, masalah problem based learning kan. Sekarang ni pun sangat famous lah problem based learning ini. Dan ke-16, penegasan berulang-ulang ya. Rasulullah bercakap berulang-ulang nak bagi penegasan ya. Ada 16 semuanya, kita akan bincangkan nanti lagi banyak lah kan. Jadi dalam kes multiple intelligence tadi ya, zaman Rasulullah tak ada cerita-cerita pasal multiple intelligence kan, tapi pengajaran dia dan juga penekanan dia memang bersesuaian dengan multiple intelligence. Misalnya orang intelijen dalam bahasa kan, cerdik, pandai, pintar dalam bahasa kan. Jadi orang ni sangat suka dengan bahasa kan. Bagus bahasa dia dan suka dengan cerita dan mudah faham dengan syarahan-syarahan, cerita-cerita, bacaan dan perbincangan dia mudah faham ya. Kan. Zaman Rasulullah juga seorang budak, seorang anak-anak yang demikian, Zaid, tak silap saya nama Zaid bin Sabit ni, dia ni memang handal segi bahasa lah. Suruh dia belajar bahasa Aramaik, itu bahasa Suryani, sekejap dia boleh baca, boleh tulis, boleh cakap kan. Suruh dia belajar bahasa Ibrani, itu Hebrew kan, sekejap dia dah boleh baca, boleh cakap, boleh tulis kan. Itu kehebatan seorang sahabat Rasulullah. Rasulullah tak suruh Umar bin Khattab belajar, tapi suruh Zaid bin Sabit kan, sebab dia memang handal segi bahasa ni kan. Kemudian yang keduanya logik dan matematik ya. Kita sekarang ukur IQ banyak kepada logik dan matematik, dan kalau IQ tinggi tu kononnya bagus kan, tapi tak semestinya kan. Kalau dia yang lain-lain dia tak bagus jugalah kan. Jadi orang ni suka dengan penakulan, uji kaji, matematik, dia suka kan. Yang ketiganya spasial ya, ruang. Orang suka sangat dengan lukisan, akaran, reka bentuk, dan mereka mudah faham dengan gambar-gambar lah. Biasanya arkitek dengan engineer suka drawing lah kan. Dia kalau tak lukis tak faham kan. Tapi ada juga orang kalau lukis dia tak faham kan. Tengok lukisan dia tak faham kan. Kita ialah lukis bentuk rumah, plan rumah apa semua kan, plan jalan raya, plan jambatan, dia tak faham kan. Sebab dia dari segi spasial dia memang dia tak intelijen. Tapi dia bukan bodoh, sebab dia mungkin intelijen dari segi bahasa kan. Yang keempat jasmani kan. Jasmani ni pun kinestetik ya. Ada orang yang memang handal kan, kena jasmani ni, dia macam sukan, dia menari, seni bertahankan diri kan. Orang ni memang hebat lah kan, dan dia mudah faham kan. Jadi macam zaman Rasulullah tu ramai kan, macam Abu Ubaidah tadi kan. Abu Ubaidah dia memang handal berperang kan. Khalid bin Walid kan, Sa'ad bin Abi Waqqas masih muda lagi dah handal kan. Gitu juga Zaid bin Harisah kan, 18 tahun dah boleh jadi panglima perang ya. Sebab dia masa dulu perang bukan macam sekarang kan. Dia pakai tangan ya. Jadi memang dia punya spasial tu memang hebat, luar biasa. Dan interpersonal ni pun jugalah kan. Biasanya orang ni suka bergaul, suka berkawan, suka memimpin ya. Dan zaman Rasulullah ada ramai orang macam ni. Kan, Rasulullah telah build up dia punya kehebatan dari segi interpersonal, sehingga asalnya orang ni orang biasa-biasa kat Mekah, tiba-tiba menjadi
boleh memimpin negara, jadi pemimpin negara yang besar kan, yang besar, luar biasa besarnya lah kan. Kemudian intrapersonal, diorang ni suka berfikir, dia suka menyendiri lah kan, suka menyendiri, dia suka set dia punya matlamat sendiri, suka macam-macam lah kan. Dan dia ni kalau bagi projek dia suka dan dia cepat faham lah kan. Kemudian eksistensi, orang ni suka mikirkan kewujudan manusia, alam semesta kan. Dalam Quran pun banyak ayat yang menyuruh kita berfikir kan ya. Di antara inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la yatul albab kan, ulul albab. Ini cerita-cerita ulul albab lah. Kemudian nyanyian dan muzik ya. Nyanyi itulah, nyanyi tadi ya, macam-macam ya. Kalau dengan nyanyi boleh faham, boleh ingat. Tak nyanyi tak faham kan. Saya waktu kecil macam mana, kalau menyanyi saya sekejap boleh faham, boleh ingat kan. Tak nyanyi tak boleh. Sampai sekarang mata angin tu utara, timur, selatan tu, kalau nak kata timur masih lagi kadang-kadang saya ini kan. Itu juga bulan-bulan Islam ya, kalau tak nyanyi tak nasi saya tak faham ya. Jadi macam tu ya. Kemudian naturalist ya, orang yang suka dengan haiwan-haiwan, pokok-pokok, alam semula jadi ya. Mereka ni mudah faham lah dengan pengajaran melibatkan alam semula jadi lah. Jadi itulah kan zaman Rasulullah, walaupun masa tu tak ada lagi teori-teori multiple intelligence ni, tapi sebenarnya apa yang Rasulullah buat tu memang kena dengan semua orang ni. So itu maka semua orang sama Rasulullah jadi orang hebat kan. Tak ada yang macam tercicir ya kan. Semua jadi orang hebat. Tak ada yang ni kan. Orang yang macam Uwais bin Qarnin ya, orang yang terpencil rumahnya, yang orang fikir dia orang gila kan, tapi jadi orang hebat kan, sampai Rasulullah kata tak pernah jumpa dengan dia pun, dan Rasulullah kata dia akan masuk surga kan. Sampaikan masa Umar jadi khalifah, cari siapa orang ni, Uwais bin Qarnain ni kan. Jadi macam tu ya, zaman Rasulullah dulu jadi pendidikan itu begitu kan. Dan bila kita sekarang ni sebagai guru, sebagai ibu bapa, sebagai atuk kan, melihat cucu, kita kena lihatlah kan, anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, anak-anak kita, dia intelijen dalam bidang apa kan. Kita capitalize on that, kita pacu dia dari segi dia punya intelijen tadi. Mungkin satu dua dia memang hebat handal, yang lain dia kurang. Jadi kalau kita tekan yang dia kurang tu susahlah. Kalau kita tekan dia tentang yang dia hebat tu, susah, dia akan jadi hebat dan dia boleh cover balik yang di mana dia lemah kan. Jadi itulah ya, semua orang-orang ni talented, semuanya orang ni adalah hebat, dan kita sebagai guru, sebagai ibu bapa, kena carilah di mana dia hebatnya ya. Jadi kita akan ceritakan lagi detail satu persatu pasal ni, kaedah-kaedah Rasulullah mengajar ya. Jadi untuk kali ini sekian dulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.